Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Moga semua dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Cuba lihat gambar ini. Cantik kan hutan ini? Subhanallah, Maha Suci Allah. Tenang, sejuk je mata memandang bila tengok hutan yang penuh dengan pokok-pokok ini. Pernah tak kamu semua terfikir bagaimana pokok-pokok ini membiak? Mari kita kaji. Sebelum kita mulakan, marilah kita menghayati ayat suci Al-Quran ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. Maksudnya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Surah Asy-Syu'ara ayat 7. Hari ini, kita akan menerokai ilmu sains berkaitan 6 cara pembiakan tumbuhan, kepentingan pembiakan tumbuhan, juga teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, kita mulakan dengan cara pembiakan tumbuhan. Cara pembiakan yang pertama iaitu melalui biji benih. Pokok yang berbuah kebiasaannya membiak melalui biji benih seperti pokok rambutan, pokok cili, pokok tembikai dan juga pokok tomato. Seterusnya, cara pembiakan tumbuhan ialah anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok yang baru. Contohnya, pokok pisang, pokok nanas, pokok keladi dan juga lidah buaya. Cara pembiakan yang seterusnya adalah batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Pokok yang baharu akan terhasil apabila bahagian pokok iaitu batang bawah tanah ditanam. Contohnya, ubi kentang, pokok bawang, pokok halia dan juga pokok lobak merah. Seterusnya, cara pembiakan tumbuhan yang seterusnya ialah spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Spora ini akan ditiup oleh angin ke tempat yang lain. Jadi, tumbuh-tumbuhan baru akan bercambah apabila spora jatuh ke tempat yang basah, gelap dan bernutrisi. Contohnya pokok paku pakis, cendawan, pokok langsio dan juga lumut. Cara pembiakan yang seterusnya ialah keratan batang. Pokok yang baru akan terhasil apabila keratan batang pokok yang ditanam di dalam tanah. Contohnya pokok bunga kertas, pokok bunga raya, pokok jejarum dan juga pokok puding. Cara pembiakan yang terakhir ialah melalui daun. Ada sesetengah pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Induk ni bermaksud ibu. Contohnya, pokok setawa, pokok lidah jin dan juga pokok begonia. Satu pokok, pelbagai cara pembiakan. Salah satu pokok yang mempunyai 2 cara pembiakan ialah pokok ubi kayu, iaitu secara keratan batang dan batang bawah tanah. Cuba kamu senaraikan lagi pokok-pokok yang mempunyai pelbagai cara pembiakan.
Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk yang Allah ciptakan mesti ada kepentingannya. Contohnya, pembiakan tumbuhan. Antara kepentingan tumbuh-tumbuhan ialah sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga haiwan, mengekalkan habitat haiwan yang tinggal di dalam hutan, membekalkan bekalan oksigen kepada manusia dan juga haiwan, dan membekalkan bahan mentah untuk kegunaan manusia. Kita pergi satu-satu. Sumber makanan. Salah satu kepentingan pembiakan tumbuhan adalah sumber makanan. Manusia dan sebilangan besar haiwan bergantung kepada tumbuhan untuk mendapatkan makanan seperti sayur-sayuran serta buah-buahan yang kamu selalu makan. Contohnya, manusia memerlukan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memastikan kesihatan terjaga. Arnab, lembu, monyet dan banyak lagi haiwan lain yang memakan tumbuh-tumbuhan. Haiwan seperti orang utan, panda, gajah, zirafah, harimau dan sebagainya memerlukan perlindungan dan tempat tinggal yang selamat untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Oleh itu, peliharalah hutan kita. Seterusnya, kepentingan pembiakan tumbuhan ialah sebagai bekalan oksigen kepada manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida daripada persekitaran dan membebaskan oksigen ke udara. Oksigen ini digunakan untuk benda hidup seperti manusia dan juga haiwan untuk bernafas. Tumbuhan juga menyediakan bekalan bahan mentah. Tumbuhan juga membekalkan bahan mentah untuk dijadikan pelbagai produk. Misalnya, pokok kayu balak digunakan untuk membuat perabot, pokok getah digunakan untuk membuat sarung tangan getah, selipar, tayar dan sebagainya. Pokok kapas juga digunakan untuk membuat baju. Seterusnya, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kita akan belajar mengenai dua teknologi bagi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Teknologi yang pertama ialah kultur tisu. Kaedah kultur tisu ini ialah kaedah meletakkan tisu pokok ke dalam nutrien. Maka akan terhasillah pokok yang baru. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah tut. Kaedah ini meletakkan tanah campuran pada lingkaran yang dibuat pada pokok. Kaedah ini dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Sebagai penutup, pengajaran yang kita dapat daripada belajar sains pada hari ini adalah kita mestilah menyayangi bumi ini termasuklah tumbuh-tumbuhan. Bagi yang belum cuba lagi menanam pokok, bolehlah mula menanam. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang daripada kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika dia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Wallahu alam, jumpa lagi. Assalamualaikum.